Baik, kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah salawatuhu wassalamuhu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli ashabihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa kullu ulama'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya. Macam biasalah pengenalan nak. Pengenalan skema sikit. Kita dapat dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat berjemaah fardu maghrib bersama-sama di surau yang serba lengkap ni, sejuk, dan diimami oleh saya secara tiba-tiba. Kita datang nak tazkirah kena jadi imam juga ada. Kita tak suka. Rasa diri ni tak layak jadi imam. Apatah lagi nak ngajar depan, tapi nak macam mana kan? Dijemput, dan terima kasih kepada AJK sudi jemput kali kedua untuk kehadiran saya di hadapan ni. InsyaAllah moga-moga dia memberi manfaat kepada kita semua, kehidupan di dunia sehingga ke hari akhirat kelak, InsyaAllah. Jadi tajuk pada hari ini ni, kalau anak-anak kita nak belajar pidato gitu lah tau, kita ajar. Tajuk saya pada hari ini tidaklah tajuk di atas persetujuan bersama dengan AJK Haji Amin. Kita insya-Allah akan bersamalah setiap bulan sekali, ke nak 2 kali? Sekali cukup lah. Tu pun dah bosan lah tengok. Sekali sebulan untuk kita sama-sama berkongsi kan. Nak ngajar tak reti, kita explainkan baliklah apa yang kita faham sepanjang pengajian. Daripada kitab Bidayatul Hidayah. Minta maaf hari ini saya tak bawa kitab nak tunjuk contoh. Saya pun tulis je nota saya. Saya ada kitab, satu kitab Bidayatul Hidayah daripada Mesir yang saya gunakan untuk belajar, dan kitab tu sangkut kargo kat Mesir. Saya tak tahu bila nak sampai. Kitab satu batch kotak saya dah sampai, alhamdulillah, memenuhi satu dinding. Bolehlah nak buat baca, geli-geli istirahat kat rumah, baca 2-3 muka surat, saja-saja nak tunjuk pandai depan isteri dan anak, walaupun dia orang tak faham pun kita Arab. Dan ada lagi satu batch tersangkut, saya tak tahu kat mana. Tapi harap-harapnya sampailah. Di dalam kitab tu ada saya punya pengajian. InsyaAllah kalau dah sampai saya akan gunakan kitab tu lah untuk sampaikan. Tetapi bila saya fikir-fikirkan balik, kalau baca Arab tidur semua orang ni. Kita kalau boleh tak nak bagi tidur. Sebab kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi satu hidayah. Kitabnya ngantuk sikit. Saya belajar pun ngantuk. Tapi nak buat macam mana kan? Kita cubalah. Dia berbeza dengan satu lagi kitab yang lebih kurang nama sama. Sepanjang saya berbincang dengan AJK, duk tertukar je. Dia selalu sebut kitab Bidayatun Nihayah, kitab karya Imam Al-Hafiz Imam Ibn Kathir. Dalam tafsirnya Bidayatun Nihayah. Asyik dia tertukar je dengan perkataan tu. Patutlah AJK ni macam nak marah je. Apa hal Ustaz ni? Bidayatul Hidayah Ustaz. Iyalah Imam Ghazali tu kan. Baca-baca balik, isteri saya marah, awak tulis Bidayatun Nihayah. Dia kata apa? Bidayatul Hidayah. Nampaklah tu permulaan yang agak mengelirukan di situ. Jadi bila tengok balik, insya-Allah kita cuba buka yang kitab Melayunya, bacakan di dalam bahasa Melayu, dan kita akan explainkan juga di dalam bahasa Melayu, insya-Allah. Saya tak reti bahasa lain lah, Urdu ke Indon kan, tak reti. Cakap dalam bahasa Melayu je lah kita lah. Dan insya-Allah pada hari ini kita kongsikan sedikit sebanyak tentang penulis dan mukadimah kita. Pertemuan kita akan datang insya-Allah, barulah kita mulakan daripada bab pertama, bab adab. Baik. Penulisnya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad 2 kali. Bin Ahmad Al-Hamid Al-Ghazali. Itu nama penuh dah. Namanya Muhammad. Orang Arab ni nama seketul-seketul ya. Satu, nama ayahnya satu, nama atuknya satu,
dan begitulah seterusnya satu-satu. Orang Malaysia je tatbik banyak sikit. Macam saya Amir Ashraf, tak cukup dengan nama ketua, nak yang mulia juga. Gitulah orang Melayu. Jadi bila pergi negara Arab, dia tanya, ma ismuka, apa nama kamu? Amir Ashraf. Ayah kamu nama Ashraf? Tak. Ayah saya Syarifuddin. Pening dia. Syarifuddin saja? Tak. Muhammad Syarifuddin. Muhammad ke Syarifuddin? Pening kita nak explain. Dalam saya tanya, nama kamu siapa? Ahmad. Oh, nama ayah kamu? Muhammad. Atuk kamu? Ahmad. Ulang balik benda yang sama. Sampailah moyang dia orang. Gitulah adat dia orang. Nama satu-satu, nama kita special. Ada 2, ada 3, kawan saya ada 5. Tak tahu mana satu nak pilih namanya. Jadi nama Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Namanya Muhammad. Ada lagi saudaranya, abang dia lah. Nama Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Sama, dua-dua ni ulama, adik-beradik ulama. Kita ada tak adik-beradik kita ulama? Tak ada lah. Tapi yang mengaji agama ada? Ada, lebih-lebih kurang lah tu. Tak. Jadi dua beradik ni yang kita kenal seorang lah, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini yang mengarap kitab yang kita akan kongsikan sebulan sekali ni insya-Allah. Bidayah Al-Hidayah, permulaan bagi satu hidayah. Nanti kita akan syarahkan pula pasal muqaddimah kitab. Kita cerita dulu pasal Imam Ghazali. Imam Ghazali ni orang Iraq, orang Iran, Iraq sama lah tu. Lahir dekat satu bandar namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali, satu bandar kecil, lebih kurang macam kita lah, bandar Tun Hussein dalam Ceras. Gitulah lebih kurang. Nama tempat dia lahir tu Al-Ghazali. Dan kawasan dia Ceras tu kita tukar kepada At-Tusi. Maka dia gelar kepada At-Tusi. Nampak? Jadi bila dia duduk situ, dia membesar kat situ daripada kecil sampai dia beberapa umurnya. Minta maaf lah saya tak boleh nak sebut detail, sebab kadang-kadang tak teringat, kadang-kadang tertukar. Jadi untuk elakkan kecelaruan, saya tak sebut teruslah umur dia. Masa dia kecil, dia dan abangnya hidup bahagia. Alhamdulillah, bahagia dengan keluarganya. Ayah ibunya orang yang kuat agama. Dalam masa yang sama, mak ayah dia ni peniaga kecil, peniaga kedai runcit ke apa, wallahualam, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, mak ayahnya peniaga. Cuma bukan perniagaan yang besar-besar lah. Bukan pedagang, saudagar yang pergi jauh-jauh, bukan Said, bukan Syarifah, bukan. Dia memang pedagang, dia peniaga kecil-kecilan di pasar. Dan keuntungannya tak besar, margin dia biasa-biasa je. Kita panggil dia ni orang B40. Kumpulan B40 lah dia orang ni, orang miskin. Dan ketika umur Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala masih kecil lagi, umur dia lebih kurang tadika gitu, ibu dan ayahnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Dan ibu dan ayahnya meninggalkan sedikit harta. Sikit sangat. Maknanya sedikit harta bukan macam kita punya sedikit harta adalah 300-400 ribu, tak. Hartanya memang betul-betul sikit. Dan ditinggalkan harta tersebut kepada seorang guru dekat At-Tusi tu, dekat Tos nama tu. Nama tempat tu Al-Tos. Sampai sekarang panggil Al-Tos. Dia tinggalkan kepada seorang guru. Berbeza Iraq dulu dengan Iraq sekarang. Iraq dulu dipegang oleh orang Al-Quran was Sunnah. Aswaja lah kita panggil rasa mudahnya. Ahli Quran was Sunnah. Sunnah wal Jamaah. Apa anda tahu nama gitu? Kumpulan-kumpulan yang masih berpegang kepada Asy'ariyah, Sunni dan sebagainya. Sekarangnya diorang sudah diperintah oleh puak-puak. Faham lah tu. Tak boleh kena sebut. Naik YouTube kena ban. Kita nak biar ilmu ni sampai kepada semua orang insya-Allah. Jadi dia tinggalkan kepada seorang guru. Guru ni pun sama jugalah, ahli sunnah wal jamaah juga. Dan guru ni pegang duit tersebut untuk besarkan dua orang adik-beradik ni, Imam Ahmad dan Imam Muhammad Al-Ghazali.
Dan diajar sehinggalah sampai satu tempoh masa tu mereka berpindah. Pindah ke mana pula? Pindah ke Jurjan, masih di Iraq, masih lagi di dalam negara Iraq. Pindah ke Jurjan pula, nama tempat tu Jurjan. Senang cerita, daripada Ceras dia pindah Melaka lah lebih kurang. Gitulah, tak jauh mana pun sampai ke Melaka, mungkin sampai Seremban kot. Sampailah ke Jurjan. Balik bolehlah tengok kat Google Map, At-Tusi sampai Jurjan jauh mana, lebih kurang sini sampai Melaka kot, tak silap saya. Sebab kalau kat Mesir, macam daripada bandar ramai rakyat Malaysia, pelajar Malaysia duduk tu sampai ke Iskandariah, lebih kurang gitu lah yang Syekh saya explain. Saya tak tengok lagi kat Google macam mana. Jadi berpindah ke sana, belajarlah dengan masyayikh yang baru. Kemudian pindahlah ke sana, pindahlah ke sini. Banyak tempat mereka berpindah dan belajar. Belajar beragama je. Tapi yang hebatnya, belajar tu tanpa ada kewangan yang kukuh. Kita kalau nak hantar anak pergi ngaji Mesir, duit tak ada ni. Saya ada sahabat lebih kurang 3 orang. Dia orang 3 orang adik-beradik. 4 orang sekali dengan adik perempuan dia, saya tak ingat. Tapi 3 orang adik-beradik ni, dia orang tak ada mak dan ayah. 3 orang adik-beradik ni, umur masa tu saya umur 20 tahun, dia orang 26. Tua lagi lah. 26 tu kawan saya. Abang dan adik dia tengah-tengah, dia nombor 2. Abang dan adik ni tu, dia 3 orang ni tak nak susahkan pak saudara dia, dia pergi Mesir. Bukan masuk belajar ke Azhar Mesir pun, dia pergi kat Mesir. Macam mana dia dapat duit, wallahualam, saya tak tahu macam mana dia dapat duit untuk beli tiket flight, visa untuk belajar dan masuk. Semua dia buat sendiri, A to Z, sampai dekat Mesir. Bila saya kenal dia belajar agama. Saya tanya dia, berapa belanja bulanan? Dia kata, kami mana ada belanja bulanan, kami kerja. Betul, pagi dia belajar sampai ke petang dia kerja dekat kedai runcit dekat sana, terpaksa. Kalau polis datang pantau, dia buat-buat macam dia membeli. Ni berapa? Terpaksa berlakon lah. Sebab orang Malaysia kat sana tak boleh kerja, melainkan dia ada permit kerja. Diorang ni dengan tak ada duit dan hati diorang sangat-sangat baik. Saya respect sungguh lah kat diorang. Moga-moga Allah merahmati mereka adik-beradik, insyaAllah. Diorang ni punya tawakal dalam bab agama tu, dia pergi je. Dia kata pagi kena belajar, pagi sampai ke petang wajib belajar. Diorang 3 beradik pergi belajar. Belajar bab agama, tafsirnya, Qurannya, hadisnya, kitab ni nya. Saya kenal dia ada lagi satu kitab belajar. Kebetulan jumpa satu tempat tu, saya tanya, lepas ni nak pergi mana? Tak ada pergi mana-mana, duduk sini, dia kata. Duduk dalam Masjid Azhar tu. Dia kata, lepas ni kelas apa? Adalah dia sebut satu guru tu, saya ada kelas degree pula nak kena pergi. Jadi dia duduk kat situ, saya tanya kenapa tak balik dulu? Dia kata, kalau balik tak buat apa, rugi masa, dia kata. Kalau balik rugi masa, baik duduk sini ngaji Quran dulu, sementara tunggu masa, sementara tunggu Syekh datang, dia belajar kat situ. Dan kalau saya balik rugi 5 genih, 1 genih. 1 genih lebih-lebih kurang harga 20 sen. 20 sen pun dia kira. Saya kata, lah tak ada duit tambang balik ke? Tak, rugi duit. Cakap gitu. Korek, barulah saya tahu dia orang anak yatim piatu, tak ada harta, tak ada apa, datang Mesir untuk belajar je. Tawakal habis bab makan, tawakal habis tempat tinggal. Semua mereka tawakal, setinggi-tingginya tawakal. Akhirnya mereka dah duduk situ lebih daripada 7 tahun. Sihat walafiat, ilmu tinggi. Tu respect. Saya baru duduk 7 tahun dah balik lah. tak sama level lah saya dengan dia. Kalau dia balik ke Malaysia, insya-Allah saya cuba contact lah untuk dapatkan ngaji dengan dia orang. Memang hebat ilmu dia orang. Mad respect. Jadi begitu juga dengan Imam Muhammad dan Imam Ahmad. Mereka ni merantau untuk belajar dan menuntut bab agama tanpa ada sedikit wang pun untuk diorang guna untuk survive. Macam mana? Wallahu alam. Ada yang tempat mereka pergi belajar tu seperti madrasah dan pondok. Dan madrasah dan pondok tu ada sediakan makan, sediakan minum, hasil daripada derma orang ramai. Pengasas dia siapa? Pengasas dia guru yang mengajar kat situ.
Kita pondok, sekolah tahfiz kat sini bukan nak kecam tapi terpaksa terima realiti tu. Sebab yang menjadi mangsa tu adik saya. Saya tak lah. Saya sekolah tahfiz dekat Kelantan, alhamdulillah dibina oleh Tok Guru, arwah Tok Guru, almarhum Tok Guru Ni Abdul Aziz. Bina sekolah tu, bayar yuran, dan kemudian habislah sampai SPM. Mana dia orang selola dengan baik. Ada sistem yang bagus, hafal 30 juzuk Quran, dan khatam, majlis khatam pun kat Mekah, kat Madinah. Dia ada program, macam-macam program lah dia orang buat untuk pastikan pelajar-pelajar mereka terjaga, kebajikannya dijaga. Bukan sekadar dijaga, pastikan bayar jugalah yuran tu. Gitu. Tapi kebanyakan kat Malaysia ni yang tumbuh macam cendawan ni, saya harap sangat-sangat kalaulah ada di kalangan kita yang kenal mana-mana yang nak tumbuhkan pusat tahfiz, boleh, tak ada masalah, tafaddal. Kerana itu niat yang sangat-sangat baik. Cuma pastikan, minta maaf lah AJK sebut benda-benda gini dah. Sebab kalau tak ada orang sebut, dia akan tumbuh juga. Saya cuba bangkang. Sebab kalau tumbuh sekadar kata, insya-Allah inilah saham kita untuk hari akhirat. Akhirat belum tiba. Kat dunia ni nak jawab apa? Akhirat belum datang lagi. Kat dunia ni apa kita nak jawab? Kita dah khianat orang. Ada yang tubuhkan pusat tahfiz tu tanpa ada sistem yang dia nak buat. Dia masukkan semua pelajar yang nak belajar. Mak ayah kata, hantarlah anak pergi tahfiz. Mana dekat? Sini dekat. Dekat-dekat je lah hantar sebab boleh datang ziarah. Rindu kat anak. Rindu tu biasalah. Anak saya kat rumah kat Kajang pun saya dah rindu. Baru pergi sejam lebih keluar rumah. Apatah lagi yang nak tinggalkan anak berbulan-bulan. Confirm rindu. Dia hantar dekat-dekat. Sebabkan dekat dia hantar. Tetapi sistem tahfiz tak ada. Sistem memondok tak ada. Siapa yang mengajar guru tu? Dia panggil siapa-siapa tah yang tak ada kerja, budak-budak tahfiz, budak-budak yang baru habis sekolah agama yang tengah tunggu rizak. Bolehlah datang mengajar sekejap. Bagilah upah RM50, RM100 sehari. Kesian. Budak-budak tu datang dengan tak reti membaca, tak reti menulis, tak kenal huruf, dah suruh hafal Quran. Sabar je lah tengok. Adik saya antara mangsa yang menjadi guru kat situ. Dan apabila kita cuba bagi tahu kepada mereka, kamu buat macam ni, mak bapak mereka harapkan 5 tahun anaknya dah pandai baca Quran. Betul tak? Hantar sekolah tahfiz mesti nak anak pandai baca Quran. Tapi dia tak tahu anak dia tu masih lemah. Dalam satu kelas ada 30 orang. 30 orang itulah darjah 2, darjah 3, tingkatan 1, tingkatan 3 duduk satu kelas. Sama tak level? Tak sama. Macam mana kita nak asingkan benda tu? Dia tak selola dengan baik, habis. Macam tu je. Yang orang bagi sedekah, orang bagi duit tu lagi kesian. Kita lah yang banyak menderma ni, bukan nak sebarkan kebencian, tak. Kita sedekah ikhlas fisabilillah, alhamdulillah, itu niat kita. Yang ambil tu dia buat dengan cara yang baik atau tidak. Kalau kita belajar daripada pondok-pondok ataupun madrasah-madrasah, daripada imam-imam, ulama-ulama kita pergi belajar, mereka tak ambil walaupun sesin. Sebab tu kita tengok pondok dia orang dhaif. Tapi yang keluar daripada sana ulama. Keluar daripada pondok mereka geng-geng ulama. Bukannya kita punya cebisan-cebisan, bukan, jangan saya. Lagi tinggi makam dia. Sebab yang mengasaskan tempat tu adalah tok guru diorang, dan tok guru diorang tak makan duit. Tok guru diorang tak ambil derma. Tetapi ada juga orang sekeliling nak bagi makan kepada pelajar-pelajar situ, termasuk dengan gurunya. Bila ada, tok guru dia tak halang. Datanglah bagi makan. Ada orang nak derma, baiki kipas, datang baiki terus, tak payah bagi duit. Tok guru diorang tak ada masa untuk baiki semua benda tu. Tak ada masa untuk uruskan. Sebab masa mereka adalah fokus untuk mengajar anak-anak murid. Alhamdulillah, kerana sistem mereka yang begitu, kita dapat ulama-ulama yang besar. Contohnya Imam Ghazali yang tulis dalam kitab Bidayah An-Nihayah. Mungkin ada di antara kita yang jarang dengar Bidayah wan Nihayah. Imam Al-Ghazali ada tulis satu kitab lagi yang famous, Ihya Ulumuddin. Semua surau, tak silap saya, semua ada sebut. Mesti ada kelas pengajian Ihya Ulumuddin. Belajarlah kitab tersebut. Kitab tersebut sangat besar.
Sangat bagus dan sangat memberi intipati kepada diri kita. Kalau kita tekun dengar ikhlas lillahi ta'ala untuk belajar daripada Ihya Ulumuddin, dia akan bentuk hati kita tanpa kita sedar. Dia akan bentuk jiwa kita, keluarga kita, kehidupan kita seluruhnya. Sebab tu bukanlah kita nak membenci tahfiz. Kat sini ada juga tahfiz yang bagus. Cuma pastikan kita nasihat, kita bagi kewajaran kepada pengasas-pengasas tahfiz ni, kalau nak buka pastikan sistemnya dah betul dulu. Barulah cari dana dan derma. Kalau boleh yang pengasas tahfiz tu dia sendiri yang mengajar. Jangan duk fikir nak cari duit, nak besarkan sekolah lah apa, anak murid tak tahu apa-apa. Wallahualam. Maka Imam Muhammad dan Imam Ahmad berpindah banyak tempat, di antaranya Jurjan dan antaranya lagi ke An-Naisaburi dan juga berpindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Banyak lagi tempat mereka pindah, termasuklah ke Syria untuk menuntut agama. Tapi pada akhirnya Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala kembali ke rumahnya. Kembali ke kampung halaman dia, At-Tusi dekat Iran. Banyak kisah dia. Antara sebabnya, mula-mula dia pindah ke Baghdad. Kisahnya pindah ke Baghdad untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Tetapi kebetulan masa Imam Al-Ghazali ini, kita selitkan sikit kisah hidupnya. Cukup lah tu, pendek-pendek je kisah Imam Ghazali ni. Sebab akan ada lagi ustaz-ustaz, ulama-ulama lain yang akan kongsikan pasal Al-Ghazali ni. Mereka lebih layak insya-Allah. Cuma saya kongsikan sedikit sebanyak cerita yang guru saya sampaikan jugalah, Syekh Hisham Kamil rahimahullah taala. Moga-moga Allah memberkati guru kami insya-Allah. Imam Al-Ghazali berpindah ke Baghdad. Masa beliau duduk kat Baghdad untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama ni, kebetulan menteri masa tu, kita panggil wazir lah. Wazir di zaman itu orang yang suka dalam bab agama. Dia sendiri suka menuntut agama, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan bila dia kenal Imam Al-Ghazali ni punya hebat, sebab Imam Ghazali ni dia dapat satu gelaran daripada Imam Al-Haramain dekat Naisaburi lah. Masa dia belajar kat Naisaburi, satu gurunya nama Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ajarkan Imam Ghazali ni ilmu-ilmu agama. Kemudian dia nampak Imam Ghazali ni punya hebat, dia gelarkan kepada Imam Ghazali ni Bahrun Mughdaq. Apa maksud Bahrun Mughdaq? Lautan yang luas. Orang Arab bila dia gelar seseorang dengan perkataan laut, maksudnya ilmu dia luas, kefahamannya meluas. Bukan pendek-pendek, bukan macam saya lah. Kefahaman dia lebih dalam dan lebih meluas sehingga kan menyebabkan orang lain bila tanya dia bagi jawapan confirm faham. Itu maksud dia. Bila dapat gelaran yang Bahrun, gelaran laut tu. Bahkan kalau kita nak puji seseorang tu pandai, biasa kita panggil Bahrun. Kita akan panggil dia sebagai laut. Bukanlah maksudnya dia besar ke gemuk ke, tak. Bila orang Arab gelarkan seseorang itu Bahrun, maksudnya dia ni pandai. Mughdaq, yang luas tanpa sepadan. Itulah gelaran Al-Juwaini. Disebabkan gelaran ini dan disebabkan Imam Al-Juwaini ini gelarkan dia dengan satu ilmu yang besar, maka Imam Ghazali dah start famous, terkenal, sehinggalah ke Baghdad. Dan wazir menteri masa tu nak Imam Ghazali jadi pengetua kepada satu madrasah yang dia tubuhkan. Dia tubuhkan satu madrasah, dia nak Imam Al-Ghazali jaga, jadi pengetua, jadi mudir, jadi nazir dekat pondok tersebut, kat madrasah tu. Jadi Imam Ghazali pun fikir dan bersetujulah Imam Ghazali untuk jadi mudir madrasah tersebut. Dan dia ajarkan semua murid-murid yang nak datang belajar kat situ. Mengajar dalam tempoh beberapa tahun. Akhirnya timbullah krisis politik dan timbullah krisis kacau bilau rakyat, menyebabkan kematian wazir tadi, menteri tadi, dan juga pemerintah dia orang.
Kematian menteri itu dan pemerintahnya menyebabkan negara semakin lama semakin kacau bilau. Imam Ghazali tak nak tunggu lama lah, duduk kat situ malas. Takutnya makin teruk dan menyebabkan efek kepada dia sendiri dan efek juga kepada ilmu agama itu sendiri. Maka Imam Al-Ghazali pun baliklah ke negara asalnya, At-Tusi, pada tahun 500 Hijrah. Masa 500 Hijrah ni, Imam Ghazali balik dekat Tusi, dia fokus untuk dirinya. Untuk apa? Untuk dirinya buat apa? Belajar. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 505. Dia balik kampung halaman dia tahun 500. Berapa tahun lagi baki? 5 tahun. Dalam masa 5 tahun lagi baki hidup dia, dia habiskan untuk belajar dan juga mengajar. Akhirnya dalam tempoh 5 tahun tu, Imam Al-Ghazali tubuhkan satu madrasah di rumahnya sendiri. Dia tubuhkan madrasah dekat rumahnya sendiri, mengajarkan kepada siapa-siapa yang nak datang belajar. Mana tak ada murid tetap, tak kena bayar yuran, tak ada apa. Datanglah belajar, dia akan ajar di madrasah tersebut. Maka Imam Ghazali dalam masa tempoh 5 tahun itu, lebih kurang tahun 502 Hijrah, lagi lebih kurang 3 tahun sebelum beliau wafat, 502 Hijrah, dia mula tulis kitab Bidayatul Hidayah yang kita belajar, yang kita akan kongsikan insya-Allah. Boleh faham? Maka daripada situlah Imam Ghazali tulis, dan ini di antara kitab-kitabnya yang terakhir. Bukan kitab dia yang terakhir, di antara kitab-kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika dia mengasaskan madrasahnya di rumah. Namanya Madrasah Al-Hadith. Gitulah serba-serbi kisah Imam Ghazali. Nak tambah lagi tak satu kisah? Seronok ke dengar satu kisah? Ni di antara kehebatan Imam Ghazali yang boleh kita didik kepada anak kita, bagi semangat. Bukannya suruh anak kita jadi macam tu, tak. Kita bagi semangat je. Tadi saya ada sebut yang ibu ayah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tinggalkan harta pusaka yang sangat sedikit. Dia tinggalkan harta yang sangat sedikit. Dengan harta yang sedikit ini diberikan kepada gurunya yang kat At-Tusi tu, dekat At-Tus. Untuk guru tersebut gunakan mengajar dua beradik ni, Imam Ahmad dan Imam Muhammad Al-Ghazali. Sambil-sambil mengajar, makan lebih kurang setahun 2 tahun gitu, habislah duit tersebut. Habislah beli supply, beli kitab, belikan kertas, belikan tu, bagi makan, bagi minum, sediakan tempat tinggal, belikan minyak untuk hidupkan lilin dan semua benda. Zaman tu mana ada lampu bawah, mana ada TNB, kena pakai lilin, beli minyak tersebut. Minyak itulah yang digantikan, dia belikan sumbu juga, dan sebagainya yang digunakan oleh guru tu. 100% duit yang sedikit itu, pusaka yang kecil itu, untuk mereka dua beradik belajar. Habis duit tersebut. Nampak kalau guru betul-betul ikhlas jaga harta pusaka. Malah nak bangkit lagi, cukup tu. Jadi guru ni cakap lah dengan dua beradik ni, Imam Ghazali, Imam Ahmad dan Imam Muhammad. Dia kata, ayah kamu sebenarnya dia tinggalkan duit pusaka sikit untuk kamu berdua ni mengaji, untuk aku gunakan mengajar kamu. Dan duka cita dimaklumkan, duit tu dah habis, kata gurunya. Habis digunakan. Kemudian aku nak habaq kat korang ni, yang korang pun tahu aku pun tak ada duit. Gurunya sama miskin. Gunakan duit tu bukan untuk dirinya, dia gunakan duit tu untuk dua beradik tersebut. Habis duit tu, dia pun tak ada duit nak bagi lagi. Maka guru tersebut kata, tak apa, walaupun duit kamu dah habis, aku tetap akan jaga dan ajarkan kamu sekadar mana yang aku boleh ajar. Nampak keikhlasan gurunya untuk didik anak murid dia tanpa harta. Tu baru betul. Tetapi bila tiba satu tempoh lebih kurang 2 tahun kemudian, guru tersebut hantarkan dua beradik ni ke satu madrasah. Sebab kesian sangat, duit tak ada, nak buat macam mana, nak ngajar pun tak boleh, sumber tak ada dan sebagainya. Dia terpaksa hantar ke satu pondok, ke satu madrasah di Iraq juga.
Dan di madrasah tersebut adalah orang sponsor makan, ada orang sponsor minum, ada sponsor tempat tinggal, sumbu, minyak dan sebagainya. Maka Imam Ghazali dan abangnya duduk kat madrasah tersebut untuk beberapa seketika lah. Maka dia belajar kat situ. Tapi Imam Ghazali dan abangnya tu, adik-beradiknya tu, orang miskin, orang paling miskin kat pondok tersebut. Tak ada duit, tak ada harta. Anak yatim pula tu. Anak orang lain ada iPad, ada iPhone, ada TV, ada Netflix, semua diorang layan lah hidup diorang zaman tu. Imam Ghazali kertas pun tak ada, pen, pensel semua tak ada. Dengan abang dia, orang miskin. Jadi dia belajar, dia tetap belajar. Guru cakap, dia hafal terus. Kita ada, tak ada kitab, dia hafal terus apa guru disebut. Dan kemudian nak dijadikan kisah, satu hari ada orang nak sponsor, ada orang nak wakafkan, ada orang nak sedekah. Dekat dua beradik ni, satu gumpal kertas yang banyak. Zaman tu kertas mahal. Zaman tu kertas mahal, bukan macam kita kertas buang-buang. Zaman tu kertas sangat mahal dan sangat berharga, terutama sekali kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan bila Imam Ghazali dapat gumpalan kertas tersebut, kertas kosong ni untuk dia gunakan untuk belajar, dan pen, pensel, dakwat untuk dia gunakan untuk menulis, Imam Ghazali punya fikiran yang sangat jauh. Dia kata apa? Aku takkan guna langsung kertas ni. Kalau kita macam mana? Kita tak ada sumber, tiba-tiba orang bagi sumber, kita buat apa dengan sumber tu? Lenjan, guna pun habis. Imam Ghazali tak gitu. Dia fikir jauh. Sebab tu dia cerdik. Dia kata apa? Aku takkan guna walaupun sehelai kertas yang orang bagi ni untuk aku. Melainkan, melainkan perkara tersebut sudah aku hafal, sudah aku ingat. Bila orang tanya kenapa kamu dah ingat, kenapa nak tulis balik? Dia kata kalau aku tulis dulu baru aku hafal, kertas mungkin hilang dulu. Tapi kalau dia dah ingat, dia takkan lupa. Maka dia belajar dulu dengan guru dia tanpa menulis, tanpa kertas. Dia hafal terus, dia ingat dan dia faham. Itu cara Imam Ghazali belajar. Kemudian kertas-kertas itu digunakan, harta-harta wakaf tu digunakan untuk menulis kitabnya yang seterus. Nampak? Lebih-lebih kurang gitu sifat Imam Ghazali. Cara dia belajar pun tak sama dah macam kita. Cara dia faham pun lebih daripada kita faham. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala antara ulama' yang besar, jadi rujukan kita semua. Banyak orang yang menggelar Imam Ghazali ni sebagai orang bid'ah. Wala'iyadzubillah. Ada juga orang yang gelar Imam Ghazali ni kafir. Lagi teruk. Yang gelarkan tu ilmu tak ada tara mana pun. Termasuk ada orang kat Malaysia ni. Dia kata pengajian kalau daripada kitab Imam Ghazali tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali dia adalah antara ulama' filosofi. Tahu tak filosofi? Orang yang berfikir, orang yang bijak dalam bab berfikir. Dia kata Imam Ghazali ni dia dalam bahagian filosofi. Filosofi ni kafir. Sedap dia. Dia tak tahu Imam Ghazali ni punya hebat, Imam Ghazali punya bagus. Imam Ghazali ni menjadi rujukan utama kepada ulama'-ulama' besar yang dia gunakan sebagai rujukan. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tu ada banyak hadis yang telah dikumpulkan. Kalau kita keluarkan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ringkaskan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin, jadilah kitab apa? Raudatus Salihin. Kitab Imam Nawawi yang dijadikan rujukan orang yang kata kafir tu. Wala'iyadzubillah. Ada satu lagi ulama' namanya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ar-Rafi'i ni tanding-tanding Imam Syafi'i lah. Dia lebih-lebih kurang sama level dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Imam Ar-Rafi'i dia gunakan kitab
yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya Al-Wujiz, dan dia syarahkan kitab tersebut. Syarahkan kitab Al-Wujiz. Minta maaf, saya tak belajar lagi kitab Al-Wujiz tu, saya tak tahu kisah tu pasal apa, tapi yang saya faham Al-Wujiz tu bab fiqh. Jadi Imam Ar-Rafi'i dia syarahkan Al-Wujiz tersebut, dia bagi nama syarahan dia adalah Al-Aziz. Kitabnya nama Al-Aziz fi syarah Al-Wujiz. Kata Imam Ar-Rafi'i, lepas dia belajar Al-Wujiz dan sepanjang dia tulis, dia bacakan balik kitab tersebut. Dia kata, aku takkan solat sunat selagi mana aku tak khatam kitab Al-Aziz. Karya dia sendiri. Rujukan dia. Rujukan siapa? Imam Al-Ghazali. Ar-Rafi'i yang sama-sama level dengan Imam Syafi'i guna rujukan Imam Al-Ghazali. Antara hebatnya lagi, ni yang terakhir ni, cukup lah. Antaranya lagi, Imam Al-Ghazali ni punya hebat, nak jadikan cerita, kita akan banyak jumpa nama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam bab tauhid, dalam bab tasawuf, dalam bahagian-bahagian itulah, filosofi dan sebagainya. Fiqh jarang-jarang sikit. Dalam bab hadis, tafsir lagi jarang. Sebab ada juga banyak sebenarnya, cuma kat Malaysia ni jarang kita dengar. Di kat Malaysia kita akan banyak dengar dalam bab tasawuf, tauhid, hadis, tauhid, filosofi dan sebagainya tu, banyak nama Imam Ghazali akan dijadikan rujukan. Di antaranya dalam bab tauhid, setiap kali kita ambil satu tauhid je lah, tauhid asma'ullah, nama-nama Allah. Kalau kita belajar, ada satu kitab Syarah li Asma'illah Al-Husna, ada nama kitab tu. Kitab tersebut mensyarahkan semua nama-nama Allah dan syarahan yang lebih terperinci. Dan ramai ulama yang mensyarahkan nama-nama Allah, ramai ulama seluruh dunia, bukan kat Malaysia, seluruh dunia, daripada dulu, kini dan selamanya, setiap kali mereka nak syarahkan nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna tu, mesti ada sebut nama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Part mana Imam Ghazali kafir? Pening bala orang gini. Jangan pakai kalau tak tahu. Jadi Imam Ghazali ni punya title memang tinggi lah. Dia punya darjat, maqam paling tinggi, sehingga namanya disebut-sebut sampai hari ni. Bahkan mungkin sampai ke hari kiamat kelak, insya-Allah. Sebab orang hebat, dan dia telus dan ikhlas dalam pengajian agamanya. Lagi 5 minit, 10 minit ni insya-Allah kita akan explainkan sedikit sebanyak mukaddimah dalam bab Bidayatul Hidayah, supaya insya-Allah fahamlah kita apa yang kita cuba bawakan dalam kitab Bidayah wal Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Baik. Cukuplah bab Imam Ghazali, kita masuk dalam mukaddimah Bidayatul Hidayah. Mukaddimah dia panjang, kita ringkaskan terus. Bidayah wan Nihayah kita panggil sebagai madkhal, pintu masuk. Sebelum kita belajar Ihya Ulumuddin, kalau kita datang rumah orang, kalau kita datang ziarah orang, kita pergi mana dulu? Kita datang rumah sahabat kita nak buat open house, kita pergi mana dulu? Depan pintu. Ke kita terus masuk dapur? Masuk depan pintu, tekan loceng dulu, Assalamualaikum, boleh masuk? Boleh, masuklah. Kita masuk ke mana? Masuk ikut pintu depan. Pintu depan lah, jangan masuk ikut pintu dapur pula. Masuk ikut pintu dapur kita panggil apa? Biadab. Jadi kita tidak menjadi orang yang biadab. Jangan terus masuk kitab Ihya Ulumuddin. Jangan jadi orang yang bila masuk tak faham, bila masuk jadi celaru, lala sekali tak nak belajar Ihya Ulumuddin. Maka sebelum kita masuk Ihya Ulumuddin, kata ulama, Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah ni adalah madkhal, pintu masuk sebelum kita masuk Ihya Ulumuddin. Banyak, panjang enggak lah syarahan dia tentang kenapa dia menjadi madkhal. Kita tinggalkan dulu. Sebab apa? Bidayatul Hidayah ni adalah syarahan yang ringkas, yasirah, untuk kita kenal taqwa,
Takwa ni besar, ilmu bab takwa ni tinggi, ilmu bab takwa ni mendalam. Cuma secara ringkas, secara umumi lah depan-depan, supaya kita ni kadang-kadang kita ni tak naklah fikir dalam-dalam sangat pun. Kita bukannya nak buat amalan yang bombastik sangat pun. Kita nak buat amalan yang mana cukup untuk kita hadap jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kebanyakan kita. Sebab tu kita ada satu kitab yang ulama tulis, Aqidatul Awam. Akidah untuk orang awam. Boleh jadikan rujukan. Tak payah kalut lah nak ngaji bab Quran. Kenapa Nabi Adam tu betul ke dia tu 60 hasta? Betul ke anak panah Fir'aun tu daripada emas dan sebahagiannya itu masih ditinggalkan? Tak penting. Betul ke Harut dan Marut itu malaikat? Dan dia mengajarkan sihir. Tak payah. Benda tu tak penting. Sebab bukan itu akidah yang kita nak belajar. Bukan ketakwaan itu yang kita nak ambil. Maka kita belajar secara ringkas daripada Bidayatul Hidayah. Apa dia? Jadi Bidayatul Hidayah ni, bila kita kata ringkasan kepada bab takwa, muka depan dalam bab takwa, kita boleh simpulkan kitab Bidayatul Hidayah ni sebenarnya kitab tasawuf, kitab tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan hati kita. Sebab tu di dalam kitab ni dia ada 3 bahagian. Tak besar pun, kita ada lebih kurang, saya tak ingat berapa muka surat. Tebal ni lebih kurang. Tebal Quran lagi. Dalam kitab tersebut dia bahagikan kepada 3 bahagian. InsyaAllah kita akan cuba huraikan, kita cuba fahamkan apakah 3 bahagian tersebut. Bahagian yang pertama, dia menceritakan tentang adab dalam melakukan ketaatan. Adab dalam melakukan ketaatan. Perkara pertama yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ajarkan kepada kita dalam bab sebelum kita nak beribadat besar-besar, kita nak beribadat secara mendalam, beribadat yang bombastik itu, perkara yang paling asas bagi kita adalah menjaga adab. Dalam kitab ni insya-Allah kita akan belajar bab adab tidur, adab masuk tandas pun ada adab. Masuk masjid, adab apa kita nak buat daripada terbit matahari sampai matahari terbenam, dan juga antaranya adab pada hari Jumaat. Banyak adab kita akan belajar insya-Allah daripada Bidayatul Hidayah ni insya-Allah. Kemudian itu bahagian yang pertama, belajar tentang adab untuk diri kita sendiri. Kemudian masuklah bahagian kedua. Bahagian kedua adalah bahagian untuk kita buang daripada diri kita. Apa dia? Maksiat. Bagaimana kita nak tinggalkan maksiat? Dalam bahagian maksiat ni ada 2 bahagian. Satu, maksiat yang zahir, depan mata, mencuri, berzina, minum arak dan sebagainya, itu zahir. Yang jelas depan mata, insya-Allah kita akan belajar cara-cara untuk meninggalkan maksiat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu adab. Kita nak sucikan hati kita, kita nak bersihkan jiwa kita, sebelum kita nak mulakan ibadah, maksiat tinggal. Dan di antara maksiat yang kita kena tinggalkan, maksiat yang zahir, mengumpat dan sebagainya. Dan juga bahagian yang kedua di dalam bahagian maksiat ni, meninggalkan maksiat ni, kita ada juga cara-cara meninggalkan maksiat yang batin, yang di dalam hati. Contohnya hasad, dengki, takjub, riak dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsikan. Dan isyak pun. Kata ulama, siapa yang meninggalkan maksiat, man tarakal ma'asi wa huwal asyaddu fi'lah, itulah perbuatan yang paling keras, paling berani yang dia boleh buat. Wa man tarakal ma'asi, siapa yang meninggalkan maksiat, tayaqqana fi ibadati, siapa yang meninggalkan maksiat, ibadah yang dia lakukan akan lebih yakin. Kita nak ibadah yang lebih yakin tak? Kita nak tak bila kita solat, fokus khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan bab dunia. Kita akan belajarlah daripada kitab Bidayatul Hidayah ni insya-Allah bahagian meninggalkan maksiat zahir batin, jelas dan yang tersembunyi. Dan bahagian yang ketiga, apa yang kita akan belajar daripada Bidayatul Hidayah, bukan saya mengajarlah, saya kongsikan je, tapi kita belajar sama-sama daripada kitab ni, bahagian bagaimana pergaulan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
part yang terakhir. Lepas kita dah kita buat manfaat untuk diri kita sendiri, kita bersihkan hati dan jiwa kita, kita buang segala maksiat dan kotoran-kotoran di dalam hati dan jasad kita, baru kita bersedia jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita jumpa di atas muka bumi ni ataupun jumpa di akhirat kelak. Boleh faham lah? Boleh lah? InsyaAllah sekadar itu sahaja untuk malam ni, mukadimah tentang Imam Ghazali sedikit. Apa yang salah tu saya minta maaf lah kalau tersalah sebut. Kalau ada pembetulan nak buat, boleh bagi tahu balik. Kemudian insya-Allah saya cuba terima dan cuba perbaiki. Dan apa yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada satu pun daripada saya. Dan apa yang tersilap kata, tersilap sebut, yang menggores hati mana-mana pihak, saya minta maaf. Itu adalah hasutan daripada syaitan yang direjam. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi